أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل وفضنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهب عنه حكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambungan kita Risalah Pedoman Sembahyang Berjamaah pada muka surat 34 baris 8 dari atas, dari bawah. Dan jika tiada kembali, tu ambil tu. Dan mendahulu. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni kita sembang-sembang perkara yang bersangkut paut dengan sembahyang. Kitab yang pertama insya-Allah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan mendahulu ataupun mendahului makmum akan imam dengan satu rukun fi'li, yakni dengan sengaja. Dan mendahului oleh makmum akan imam dengan satu rukun fi'li. Ahlan Zaidina. Pedoman sembahyang jemaah muka surat 34. Dan mendahului oleh makmum akan imam dengan satu rukun fi'li, maka hukumnya haram. Haram makna kalau kita mendahului, sengaja mendahului, sengaja kita meninggalkan imam. Kita tahu imam sedang berdiri, kita rukuk dulu, kita i'tidal dulu, sengaja. Jadi perbuatan tu haram. Mana contohnya makmum mendahului akan imam satu rukun fi'li? Contohnya seperti rukuk makmum. Rukuk oleh makmum. Makmum rukuk. Kemudian i'tidal ia makmum. Makmum tadi rukuk, tu imam berdiri lagi. Imam berdiri lagi, makmum rukuk, lepas tu makmum i'tidal. Baru imam rukuk. Makna lepas kita i'tidal baru imam rukuk. Imam kemudian pula dah. Kita duduk belakang, kita rukuk dulu, lepas tu kita i'tidal. Tu imam berdiri congok lagi kat depan. Hukumnya haram perbuatan. Dan mendahului dengan setengah rukun, hukumnya makruh di sisi Ibnu Hajar. Maknanya kita turun dulu, kemudian baru imam.
Kita rukuk dulu, lepas tu baru imam. Kita i'tidal, lepas tu baru imam. Kita dulu sikit daripada imam. Hukumnya makruh di sisi Ibn Hajar, dan haram juga di sisi Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, dan Khatib Syurbini di dalam Mughni. Dan mereka yang mendahulu akan imam dengan satu rukun fi'li dengan sengaja. Jadi mana-mana makmum yang mendahului akan imam dengan satu rukun fi'li. Rukun fi'li ni rukun perbuatan. Qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk atau duduk sujud, tu rukun fi'li. Bila sebut rukun fi'li, keluarlah rukun qauli. Rukun qauli, rukun perkataan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dan juga salam. Dan mereka yang mendahului akan imam dengan satu rukun fi'li dengan sengaja, sunat baginya, bagi makmum yang sengaja mendahului akan imam dengan satu rukun fi'li tadi, sunat baginya kembali, undur balik lah, undur balik muafakat dengan imam. Maknanya pergi balik tempat imam tadi. Kalau imam tadi sedang berdiri, kita sengaja rukuk, sunat kita kembali, sunat kita naik balik. Sunat kita berdiri balik di tempat imam tu. Jika dengan lupa, kalau turun tu tadi kita mendahului tu imam dengan satu rukun fi'li tadi dengan terlupa, maknanya bukan sengaja. Kita boleh tak perasan pula, boleh rukuk dulu pula dah. Boleh pilih antara kembali makna dan antara nanti imam di situ. Itu maksudnya. Jadi kalau kita turun rukuk tadi itu dengan tidak sengaja, boleh pilih. Sama ada kita naik balik qiyam di tempat imam, ataupun kita tunggu imam di dalam rukuk. Dan menyertai makmum akan imam. Ni kadang-kadang boleh berlaku ni. Dalam sembahyang jemaah, kadang tu imam Allahu Akbar, tu imam baru on the way, kita dah sampai dulu dah tempat dia. Makmum orang muda, imam orang tua. Tu imam kata Allahu Akbar, makmum dah sampai dulu dah. Imam baru sampai. Imam naik ispai. Makmum bawa lejek dah 70 km. Sebab tu dia cepat sampai. Tok imam kata Allahu Akbar, dia dah sampai dulu lah. Tok imam baru sampai. Jadi sepatutnya sayugianya biarlah tok imam sampai dulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, imam barulah kita sami Allahu liman hamidah. Macam tu. Dan menyertai makmum akan imam pada perbuatan, dan demikian perkataan menyamai makmum dengan imam pada pihak perkataan dan perbuatan, dan kemudian makmum daripada imam kepada selesai rukun, dan mendahulu makmum atas imam dengan mulai rukun, hukumnya makruh, yang meluputkan fadilah jamaah, tak dapat pahala berjamaah. Jadi ada pantang larang rupanya solat jemaah ni. Yang kita ingatkan asalkan berjemaah dapat 27 martabat. Bukan semudah itu. Kalau kita melanggar adab-adabnya, contoh macam tadi sengaja mendahului imam, boleh menghilangkan, meluputkan ni mana menghilangkan fadilah kelebihan solat berjamaah. Kita dapat pahala sama seperti sembahyang seorang diri. Dan jamaahnya sah. Sembahyang jemaah tu sah, tapi dalam buku daftar tulislah solat berjemaah. Dalam buku pendaftaran, buku amalan tulis solat berjemaah, tapi gajinya seorang diri. Tak apa 27 tadi tu. Kenapa? Kerana kita melanggar adab-adab di dalam solat berjamaah. Sebab itulah nak solat berjamaah ni kita kena belajar. Memanglah bagus solat berjamaah ni, tapi kalau tak kena cara, silap-silap boleh batal sembahyang kadang-kadang.
Kadang-kadang boleh menghilangkan pahala berjamaah. Jadi penat je lah. Sebab itulah kena dahului ilmu. Bila kita melibatkan diri dengan solat berjamaah, mesti kena belajar supaya kita dapat melakukan solat berjamaah tadi dengan sebenar, dengan sempurna. Orang lain berjamaah dapat 27, kita tiap-tiap kali berjamaah dapat 1 je. Besok kita terperanjat, kenapa korang ni lebih pula, aku dapat 1 je. Sama padahal kita duduk sebelah-sebelah aja. Aku duduk saf awal, kau duduk belakang. Macam mana kau dapat 27, aku dapat 1? Rupanya kita melanggar adab-adab solat berjamaah. Jadi bagi siapa-siapa yang rajin solat berjamaah, kenalah belajar. Orang perempuan pun sama dah. Orang perempuan berjamaah dengan suami dia kat rumah contoh, ataupun dengan anak-anak dia, maka kena belajar lah juga berjamaah. Pantang larang dia. Kalau tak, sama lah juga hukumnya, dapat pahala sembahyang seorang. Silap batal sembahyang. Dan jamaahnya sah tetapi tiada pahala atasnya, maka gugur dosa meninggalkan jamaah, atau qaul yang mengatakan wajib jamaah. Jadi di sisi mazhab yang mengatakan wajib sembahyang berjamaah 5 waktu, bukan Jumaat je. Contoh macam mazhab lain, Hanafi ke, mereka wajib kembali ke, mereka wajib berjamaah tiap waktu. Kita fardu kifayah, Jumaat fardu ain. Jadi di sisi ulama yang mengatakan wajib berjamaah, gugurlah dosa. Mana tak berdosa lah dia, sebab dia dah berjamaah, cuma pahala je dia dapat. Atau gugur makruh, atau qaul yang mengatakan bahawa jemaah sunat muakkad. Contohnya di sisi mazhab kita Syafi'i, sembahyang berjemaah ni selain daripada Jumaat, kalau kita tak melakukan solat berjamaah, makruh hukum dia. Kita sembahyang seorang-seorang diri di rumah, makruh. Kalau kita berjamaah di rumah dengan anak kita, dengan isteri kita, hilanglah makruh. Kecuali kita tak berjamaah tadi ada keuzuran. Ada keuzuran kita tak solat jemaah gitu, kita tak boleh nak berjamaah, maka tidaklah makruh sebab ada uzur. Tapi kebanyakan kita ni sengaja tak nak solat berjamaah. Jadi makruh lah. Tiap-tiap waktu kita dapat makruh, tiap-tiap waktu dapat makruh. Dan sebab tiap-tiap waktu kita tak berjamaah, kat surau pun kita tak pergi, kat masjid kita tak nak berjamaah, kat rumah pun kita tak nak berjamaah. Jadi satu kerugian lah kalau kita dah ada rumah tangga, ada anak-anak, tapi tak dapat nak mendirikan solat berjamaah, rugi dah. Itulah hikmahnya disuruh berumah tangga tu, supaya boleh tolong-menolong beribadat. Kalau dulu waktu bujang sembahyang pahala seorang, ni dah menikah pun pahala seorang juga. Menikah 2 pun pahala seorang juga, nikah 3 pun pahala seorang juga, nikah 4 pun pahala seorang juga. Sebab tak berjamaah. Rugi lah. Berjamaah lah. Ajak bini kita, ajak anak kita, nama pun kita ketua. Dia kata tak hafal surah panjang-panjang, tak hafal lah surah Al-Kahfi. Bukan syarat Al-Kahfi. Aku lu wallah pun tak apa, inna pun tak apa. Kalau Fatihah saja pun tak apa. Habis-habis lah tak tahu dah. Yang dia tahu Fatihah saja, tak apalah Fatihah pun. Dah tu je yang dia boleh. Tapi takkan sampai itu sekali. Dah berjamaah lah, ajak bini kita, ajak anak-anak kita. Kadang-kadang mana kena tolong-menolong. Kadang-kadang ada nanti berajak. Makna maklum dah, bila solat jemaah, jom jemaah, patutnya lagu tu. Ni dah. Bila okey, sembahyang jemaah. Bila muncung lah, sembahyang seseorang. Ini sembahyang dulu. Bila okey, bila harmoni je, jemaah. Ditunggu apa? Jom jemaah. Bila muncung kan, sembahyang dulu. Rugi lah, dah kena tipu. Rugi lah. Sembahyang dah berjemaah.
Ajak anak kita, saya tak ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Jemaah dengan anak perempuan kita, kita jadilah imam. Anak perempuan kita jadilah makmum. Maghrib kita imam. Isyak suruh isteri kita imam, kita jadi makmum. Jangan buat kerja pula. Tak boleh. Orang laki-laki tak boleh menjadikan perempuan imam. Kalau Aminah Wadud tu lain. Pahaman Aminah Wadud kan, campur lelaki perempuan semayang. Imamnya perempuan, jemaahnya lelaki ada, perempuan ada. Itu jangan ikutlah tu pahaman, entah apa pahaman tu. Orang lelaki kena ikut orang lelaki lah. Orang perempuan kena boleh ikut orang perempuan, boleh ikut orang lelaki lah. Lelaki. Anak kita tak balik lagi, tak cukup umur lagi anak kita, tapi pandai semayang, bacaan dia betul, dah pandai mensucikan diri daripada najis. Dia dah mumayyiz. Makna mumayyiz ni dia dah reti mana bersih, mana kotor. Kalau istinja pun dah betul dah. Contoh macam budak dah umur 9 tahun, 10 tahun, dia dah mumayyiz, dah cerdik dah berakal. Cuma tak balik, tak keluar mani lagi. Tapi rukun semayang dia tahu, bacaan dia betul. Sahlah kita jadikan dia imam. Maka sunat bagi mana tadi? Atau gugur makruh atau qauliyah mengatakan bahawasanya jamaah sunat muakkad. Dan sunat bagi makmum bahawa takhir. Apa arti takhir? Takhir tu makna apa? Kemudian sikit. Sunat bagi makmum kemudian sedikit. Maka sunat bagi makmum bahawa takhir makna kemudian sedikit mulai perbuatannya makmum daripada mulai perbuatan imam tiap-tiap rukun. Makna jangan serentak dengan imam, kena takhir. Atau imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kita Allah. Atau imam rukuk, Allahu akbar, kita Allahu akbar. Sebab tu kalau jadi imam, biarlah kita punya lafaz takbir intiqalat tu memberi faham kepada makmum yang kita dah sampai stesen. Tu bila kita berdiri, imam kalau berdiri nak rukuk, Allahu akbar. Makna bila makmum dengar bar tu, menunjukkan makmum tahu dah, tu imam dah sampai tempat rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Makmum tahu dah, imam dah berdiri dah tu. Allahu akbar. Makna letak dahi dah tu. Tapi kadang-kadang lafaz tak sama dengan perbuatan. Makna tak menyertai. Kadang-kadang dah rukuk dulu, Allahu akbar. Dia dah turun dulu baru Allah akbar. Lagilah lambat jadinya makmum tu kan. Atau kadang-kadang Allahu akbar baru turun. Ini yang kadang-kadang makmum potong ni. Sebab makmum dengar Allahu akbar, imam dah sampai tempat rukuk dah, makmum pun rukuk. Lepas tu kalau boleh sebaiknya bila kita nak bergerak aja, mula je nak menggerak, mula je mulut kita membaca takbir intiqalat Allah, disertai dengan pergerakan. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada perbezaan. Jadi makmum boleh dengar tu boleh faham, Tok Imam dah duduk tahiyat awal, Tok Imam dah bangun dah daripada sujud yang tu, dah bangun berdiri dah. Atau imam duduk dalam sujud kedua nak bangun, Allahu akbar, baru nak bangun tu imam. Makmum dah berdiri dah semua kat belakang. Imam kemudian sampai nak expire tu imam.
kita imam uzur dah, tua, ataupun sakit ke, pergerakan dia lambat sikit. Tapi kalau kita makmum berhati-hati lah juga, janganlah dua benda now. Mana ni? Dan terlebih mana? Dan terdahulu memulai imam atas. Tiap-tiap rukun qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud yang kedua. Makna biar imam sampai dulu stesen baru kita gerak. Tu yang comel. Dan terdahulu memulai imam atas selesai imam daripada berbuatnya imam. Dan terlebih akmal daripada ini, yang terlebih akmalnya, yang terlebih sempurnanya, takhir memulai buat imam daripada sekalian gerak imam. Takhir memulai buat mana perbuatan makmum daripada sekalian gerak imam. Biar imam sampai dulu, baru kita sampai. Maka tiada masuk makmum hingga sampai imam kepada tempat berpindah, imam kepadanya tempat. Maksudnya selagi tu imam tak sampai tempat rukuk, kita tak rukuk lagi. Bila tu imam sampai tempat rukuk, baru kita rukuk. Maka tiada rukuk, makna makmum melainkan kemudian daripada sampai imam kepada rukuk. Maksudnya selagi tu imam tak sampai tempat rukuk, kita tak turun rukuk. Selagi tu imam tak sampai tempat sujud, kita tak turun sujud. Dan jikalau menyertai makmumakan imam dengan takbiratul ihram, ni banyak berlaku ni. Jaga-jaga. Banyak berlaku ni. Dan jikalau menyertai makmum, apa maksud menyertai sama-sama? Takbiratul ni takbiratul ihram ni bukan takbir intiqalat, takbiratul ihram yang mula-mula nak masuk sembahyang tu takbiratul ihram. Rukun qauli, bacaan Allahu akbar tu rukun qauli. Rukun sembahyang. Atau nyata terkemudian takbir imam daripada makmum, jawabnya apa tu? Tiada sah sembahyangnya, tidak sah sembahyang makmum. Jadi hati-hatilah waktu nak mula sembahyang. Kadang tu imam Allahu akbar, tak sebut ra lagi, belum bar lagi. Tu imam belum jumpa huruf ra lagi. Tu imam kata Allahu akbar, baru sebut ba dah, ra tak jumpa lagi. Kita kat belakang dah Allahu akbar. Ni banyak ni berlaku. Sabar-sabarlah. Kita bukan boleh potong tu imam pun. Kita tak boleh potong tu imam. Tu imam usolli fardal isya'i ba'a raka'atin, imam ni dah. Imam pun Allah, yang belakang bergaduh dah Allah belakang. Biar tu imam sebut ra dulu, Allahu akbar, baru kita belakang Allahu akbar. Ni dak tu imam Allahu akbar, kat belakang dah Allahu akbar, Allahu akbar. Sama-sama sudah dengan imam. Tak sah sembahyang semua tu. Tak sah sembahyang semua. Biar tu imam sampai sempurna takbiratul ihram. Ni banyak berlaku. Lebih lagi solat tarawih. Nak cepat sudah. Ingat dia takbir dulu tu dia boleh sudah habis imam katnya. Takbir dah 5 minit awal daripada tu imam pun. Selagi tu imam tak bagi salam, kau tak boleh bagi salam. Kecuali ke sembahyang seorang. Kecuali kita sembahyang seorang. Tak cepat sembahyang seorang Dan bila dah ikut imam, pengikutlah. Nama pengikut. Biarlah tu imam dulu. Sama je, orang perempuan, orang lelaki sama je. Allah, dia kalut dah kat belakang Allah. Pastikan bar. Dengar bar, barulah kita Allah kat belakang. Tak kira zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tak kira sembahyang sunat sekalipun. Sembahyang raya contoh. Tak imam Allah nak cepat raya. Allah kat belakang pun Allah dah. Tak sah sembahyang belakang tu. Biar Allahu akbar baru kita akan takbir. Jadi kena belajar sembahyang. Alah dia kata, sembahyang jemaah kita ikut imam lah. 27. Oh, 27.
main. Ni apa semayang seorang jemaah 27 kalau betul cara. Kalau tak betul cara jangan kata 27, batal sebab negatif kosong. Negatif 27 dapat. Bukan kata 20. Negatif 27. Apa mana? Lambat pun sampai, alhamdulillah. Mak okey dah. Anak soleh. Okey, mak. Insya-Allah. Kan puji saja belanja lepas ni. Kemudian katanya musannif lagi. Jadi ubah cara kita semayang. Sabar. Ada. Soleh. Tu imam musalli fardhu isya. Ada. Sabar. Tu imam Allahu akbar, kita Allahu akbar. Kalau tak batas semayang wajib ulang balik. Makna kalau kita teruskan solat dengan takbir yang tadi tu sampai salam, tak sah semayang tu. Kalau kita sedar, aku sudah takbir tadi, tu imam belum sudah lagi takbiratul ihram, makna wajib kita ulang balik. Allahu akbar lagi sekali ya. Usolli itu tu lafaz. Sunat dia baca takbiratul ihram. Siapa pernah buat macam tu? Tu jatuh tangan. Semua buat. Kita pun buat. Lagi satu nak sembahyang, jaga tu tangan kita ni. Sami Allahu liman hamidah, biar letak dulu tumakninah baru rukuk. Baru sujud. Sami Allahu liman hamidah. Tangan kita kan angkat kan? Sami Allahu liman hamidah. Biar berhenti dulu dua tangan kita. Berhenti tu biar ada tumakninah, berhenti seketika. Selama membaca subhanallah. Berapa second tu? Subhanallah 2 second lebih kurang. Sami Allah liman hamidah 2 second baru turun. Kalau sami Allah liman hamidah terus turun, maknanya kita iktidal tadi tidak ada tumakni, batal sembah, batal. Ni pun banyak juga yang berlaku. Dia ada dua jenis. Satunya sami Allahu liman hamidah terus turun, tangan tak berhenti. Yang kedua sami Allahu liman hamidah hayun tangan, lepas tu turun. Dua-dua ni tidak sah. Kerana apa tak sah? Iktidalnya tidak ada tumakni. Ron, mana? Motor sampai dulu. Okey. Cari makan. Dia tunjuk isyarat macam tu, makna lepas ni ada makan. Alhamdulillah. Makan angin ke perut? Jangan makan angin je. Jual rezek kau tu. Kemudian katanya musannif lagi. Ini benda-benda kita ingat remeh-temeh. Kita ingat remeh-temeh ni, benda ni silap sikit je batas semayang. Batas semayang. Semayang jemaah tu bagus dah. Tapi kalau semayang jemaah dengan tak ada ilmu, tidak bagus. Kerana apa tak bagus? Kerana boleh membatalkan pahala semayang jemaah. Kadang-kadang boleh membatalkan semayang terus. Bukan batal pahala je, semayang pun tadi contoh macam takbir tadi, awal-awal dah tak sah dah. Awal-awal dah terbatal dah. Awal-awal tak kira dah. Tak sah dah, awal lagi tak sah dah. Sebab takbiratul ihramnya menyertai dengan takbiratul ihram imam. Jangan menyertai. Kalau takbir intiqalat itu ada maaf. Contoh daripada qiyam nak turun rukuk tadi kan. Atau imam Allah nak rukuk, kita pun Allah nak rukuk, itu ada maaf lagi. Tidak makruh tadi tu. Ni takbiratul ihram yang mula-mula nak masuk sembahyang tu takbiratul ihram. Tu jangan bagi sama. Tu pastikan tu imam sudah dah, baru kita takbiratul ihram. Maka tiada rukuk habis. Kemudian dan jikalau menyertai imam memakan imam dengan takbiratul ihram, atau nyata kemudian takbiratul ihram imam daripada makmum, kita sudah Allahu akbar, baru dengar suara tu imam Allahu akbar, kata tu imam, maknanya nyata pada kita yang takbiratul ihram kita terlebih dahulu daripada imam. Tiada sah semayangnya, tak sah semayang. Kecuali diulang balik lah. Kecuali diulang balik dia takbir lain. Tu sah. Kalau dia teruskan batal. Tak sah. Dan tiada mengapa
mengkembali oleh imam akan takbiratul ihram. Maksud mengkembali itu mengulangi, tiada mengapa. Maksudnya tidak jadi mudarat sembahyang tu, tidak membatalkan sembahyang tu. Mengkembali imam. Imam ni tak kira lah imam mana, imam 1, imam 2, imam 3, imam yang dilantik oleh raja, ataupun kita sendiri lantik diri kita jadi imam. Tu kat rumah tu kita lantik diri kita jadi imam lah. Isteri kita makmum, kita imam. Anak-anak kita makmum, kita imam. Siapa-siapa jadi imam lah. Jadi tiada mengapa mengkembali akan takbiratul ihram dengan perlahan. Dengan perlahan. Sebab apa dengan perlahan? Kenapa tak boleh kuat? Nanti jadi kecoh satu masjid. Dan tiada angkat tangan dengan niat. Yang kedua, jika tiada tahu makmum dan tiada mengapa. Habis apa situ? Makna sekalipun makmum tak tahu. Contohlah kita sembahyang Jumaat ataupun apa-apalah sembahyang, saya jadi imam, Allahu Akbar. Makmum ni ada 3,000 orang belakang, umur dah angkat takbir. Tiba-tiba kita baru terperasan yang kita tak hadirkan niat dalam hati tadi. Contoh Jumaat, solat Jumaat, saya imam tapi saya niat aku sembahyang fardu Jumaat. Saya tak niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Maknanya tak sah. Dah macam mana saya nak buat? Allah Akbar, ni makmum 3,000 orang ni, semua dah takbir dah ni. Takkan kata, hei, balik semula. Mana pula macam tu? Tak apa, ulang balik tapi dengan perlahan dan tidak mengangkat tangan. Mana dalam keadaan tangan kita begini, kan angkat tangan ni sunat hai'ah sahaja. Maknanya bila kita was-was dengan niat tadi contoh, ataupun kita yakin tadi memang tak sah niat kita, maka kita takbirlah dengan perlahan. Tapi wajib dengar telinga sendiri, sebab rukun qauli, jangan takbir dalam hati pula. Dalam hati, Fatihah dalam hati. Jadi takbir dengan perlahan. Maknanya serta kita niat lah takbir tadi, Allah. Mana kita dengar lah, salah niat tadi tu, salah takbir walaupun tak angkat angkat tangan ni tak apa. Maknanya bukan tak apalah, sunat hai'ah. Sebab kan kalau kita angkat tangan kan, tak ke 3,000 makmum tu kata apa hal pula imam angkat tangan, ni solat jenazah ke apa ni? Jenazah tak nampak pula jenazah kat depan, tapi tadi tak imam dah angkat, lepas tu imam angkat lagi sekali. Solat jenazah lama butuh semayang, usolli kan semayang jenazah pula. Tu cara dia. Kadang-kadang dah Allahu Akbar, maknanya kita berasa tadi lupa nak niat dalam hati. Ni dia orang dah angkat takbir semua dah ni. Jangan kata cancel semula. Ujung tu semula. Semula ni tak jadi tadi. Oh no apa tu belum lagi sekali. Kecoh masjid. Biarlah dia orang dalam takbir, kita diam. Dah. Teruslah sembahyang je. Bismillahirrahmanirrahim kalau sembahyang jahar. Teruskanlah. Sekalipun makmum tak tahu, ataupun sekalipun makmum tahu, tetap sah sembahyang dengan perlahan. Dan tiada angkat tangan dengan niat. Yang kedua, jika tiada tahu makmum dan tiada mengapa menyertai salam. Menyertai salam mana? Salam lah, salam sudah sembahyang tu. Menyertai salam. Tu imam assalamualaikum, kita pun assalam juga. Tu imam assalam, kita pun assalam juga. Menyertai. Tak mengapa, makna tidak membatalkan sebab tetapi makruh, luput fadilah. Artinya luput pada juzuk yang menyertai akan dia oleh makruh. Makna bahagian tu pahalanya tak dapat. Pahala terkemudian daripada imam tu tak dapat. Tiada luput kesemua sembahyang. Berkata Ibn Hajar di dalam Fathul Jawad. Dan jika mendahulu makmum akan imam dengan Fatihah ataupun dengan tasyahud,
tiada mudarat. Kata qil wajib ulangi. Kata setengah ulama, mana qaul yang dhaif, wajib ulangi baca serta imam atau kemudian daripadanya imam. Tapi yang utamanya tetap sah bacaan. Contoh, tok imam lepas takbir, tok imam baca doa iftitah. Tok imam baca doa iftitah. Kita lepas takbir terus baca Fatih. Siapa sudah dulu Fatihah? Kita lah. Tok imam kemudian. Tak apa, tak jadi mudarat, tak jadi mudarat. Tapi ada pendapat mengatakan wajib ulang balik. Sama ada baca sama-sama dengan imam ataupun biar imam sudah dulu kita kemudian. Tapi kau tu lemah. Tiada mudarat. Mana tak ada mudarat. Atau kemudian daripadanya, dan ialah aula, ialah terkemudian baca daripada imam itulah yang terlebih baiknya, yang terlebih utamanya. Maka ada perkataan wajib ulangi. Jika tiada, diulangi, batal mayangnya. Kalau nak ikut pendapat ulama yang kata wajib ulang tadi, kalau tak ulang batal sebab kita dah terbaca dulu, kita dah sudah dulu Fatihah. Jadi kata kau ni, pendapat ni, kalau tak ulang balik batal mayang. Tapi kita tak guna kaul tu, kita tak pakai kaul tu. Sebab tu kata qil makna isyarat kepada pendapat tu lemah. Kemudian maka sunat memeliharakan akan ini khilaf. Maka sunatlah takhir sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Jadi mana-mana makmum yang membaca Fatihah kemudian daripada imam dapatlah pahala sunat. Tapi kalau baca menyertai pun tidak membatalkan sembahyang. Contoh, kita masuk kita sembahyang, contohnya sembahyang zuhur asar, sembahyang sir, kita tak tahu tu imam baca apa, tak dengar. Bukan pakai speaker baca alhamdulillah minta jemaat tu. Nidak tu imam Allahu akbar, kita tak tahu tu imam baca apa. Boleh jadi tu imam baca doa iftitah, boleh jadi tu imam tak baca doa iftitah langsung, dia terus Fatihah. Boleh jadi tu imam baca doa iftitah yang sekurang-kurang akmal. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu dia baca Fatihah dah. Mana kita tahu, kita tak dengar. Jadi oleh kerana kita ragu-ragu sebab kita takut nanti tidak berkesempatan nak baca Fatihah untuk diri kita, yang mana Fatihah ni wajib atas diri kita. Selagi kita tak dinamakan makmum yang masbuk, wajib baca Fatihah, wajib sempurnakan Fatihah. Maka dengan tak lengah-lengah, lepas daripada imam takbir Allahu akbar kata imam, kita pun Allahu akbar, kita terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tengoklah zon hati kita macam mana. Kalau sangkaan berat hati kita mengatakan kalau aku baca doa iftitah aku sempat lagi nak habiskan Fatihah waktu aku berdiri, afdallah baca doa iftitah. Tapi kalau berat hati kita kata kalau aku takbir, lepas takbir aku baca doa iftitah, silap-silapkan untuk imam rukuk. Kalau begitu kita rasa hati kita, maka lepas Fatihah, lepas takbir teruslah baca Fatihah. Tak payah bersibuk, tak payah berbimbang dengan membaca doa iftitah lagi. Kalau sembahyang maghrib, isyak, subuh, sembahyang jahar, sembahyang Jumaat ke, sembahyang raya ke, kita dengar imam baca, makna sunat kita baca, sunat mendengar Fatihah imam. Walaupun kita dah dengar Fatihah imam, kita wajib baca Fatihah. Ini mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain kita tak tahu. Jadi kita mazhab Syafi'i sembahyanglah cara Imam Syafi'i. Ni ada pula dulu dengar ustaz cakap, tak tahu dah ustaz mana, dia kata kalau kita dah dengar tu imam baca Fatihah, kita tak payah dah baca. Boleh jadi itu mazhab lain, jangan kita pakai. Di sisi mereka sahlah sembahyang mereka. Mazhab mereka begitu. Tapi kita tak boleh. Kita tak boleh nak ambil cukup-cukup situ, cukup-cukup gitu. Ikut suka nak ambil yang tu sikit, nak ambil tu sikit. Mana boleh. Dan kita bermazhab Syafi'i, lazimkanlah fiqh Syafi'i dalam sembahyang kita. Jangan campur aduk. Baca dalam hati ke, boleh jadi tu mazhab lah lain. Mazhab kita tak boleh. Kalau baca Fatihah dalam hati batal sembahyang. Tak kira dah sembahyang siang ke sembahyang malam. Wallahu a'lam. Tadi ya. Satu kitab lagi. Satu lagi. Satu lagi yang ra'i kawan kita jauh daripada Seremban datang, masya-Allah tabarakallah.
Dia kata ada ubi, ada batas. Sebab siang tadi kita pergi tempat dia, jadi malam dia datang tempat kita pula. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi malulah kita orang Taman Desa Bayu tak datang mengaji. Orang daripada Seremban datang. Masya Allah. Itu sejongkar kotuk tak sampai. Tahu sejongkar kotuk? Tengoklah kamu apa makna sejongkar kotuk. Orang daripada Seremban jauh datang. Siang pun kojo kan? Tapi boleh sampai. Perjalanan lokek 1 jam setengah sampai. Siang kojo macam kita tak? Sejak kita tak kojo. Ni daripada Cing lah sampai. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Daripada Cing sampai. Orang Taman ni tak sampai-sampai. Mudah-mudahan satu hari sampai. Allahumma amin. Jangan tunggu suruh. Kena usaha beri. Usaha datang. Jangan tunggu hidayah. Kena cari. Kena usaha. Kalau nur hidayah, jadi tunggu. Nur hidayah binti tak tahulah. Tu kita boleh tunggu. Pokok dia datang minang kita. Nama hidayah ni jangan tunggu. Kena usaha cari. So apa? Tak sama, kita tak sama. Yang abang sampai kita punya yang kita. Abang Man sama dengan kita Abang Man? Ke Abang Mat Dan? Bos sekali baca. 121 Saya tengok 121 121. Buka surat pun dah bertukar. Perenggan berapa Maka laisa 'alal ladzi tak sama ni. Tak sama. Ni 121 ni tak ada ayat dah. 110 pula. Turun pula. Turun naik. 110. Tanda besar sikit. Ya. Ni kita extra je apa. Memang tak tanda itu tidur. Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 110 naskah kita ni. Abang punya usaha apa? Kang lepas kelas tanya. Tiadakah engkau dengar kata Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam dengan khabar yang sadiq. Apa katanya? Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Bahawasanya nafsu itu, jadi namakan nafsu ni, semuanya ada dalam diri tiap-tiap manusia, laki-laki dan perempuan. Memang Allah Ta'ala jadikan bersekali dengan jasad kita yang nama nafsu. Tak ada orang yang tak ada nafsu. Kalau dia kata aku tak bernafsu ada nafsu. Mana boleh kata tak ada nafsu? Mesti ada nafsu. Jadi mana-mana orang ada nafsu. Tapi kejadian nafsu ni, Allah Ta'ala jadikan nafsu ni memang seronok, memang tertarik, memang suka, memang tercari-cari dengan benda yang lazat. Dah memang macam tu. Siapa-siapa pun lazat lah. Tak semayang lazat tak? Lazat. Tak mengaji lazat. Tak tutup aurat lazat tak? Lazat. Tengok orang tak tutup aurat lagi lazat.
Lazatlah nafsu. Kalau orang dedah aurat, dia kata nafsu dia tak ada selera, dia ada penyakit. Pergilah berubat cepat-cepat. Dia kalau orang normal, bila orang dedah aurat, kalau dia lelaki dia mesti. Kalau yang dedah tu perempuan, dia mestilah tertarik nafsu dia. Tu normal. Dah memang macam tu. Tidur banyak, rehat banyak, memang nafsu sukalah tu. Pakai ringkas-ringkas, nafsu sukalah. Yang jenis bertutup ni panah, nafsu tak suka tu. Dah memang macam tu. Jadi bahawasanya nafsu itu sesungguhnya menyuruh, yakni mengajak dengan kejahat. Siapa-siapa pun samalah. Orang mengaji, orang tak mengaji, sama je. Orang belajar, orang tak belajar, sama je. Yang nama nafsu ni mestilah dia sangat-sangat mengajak kepada perkara kejahatan. Mesti. Kecuali nafsu yang telah dapat ditundukkan. Itu lain. Nafsu yang dah dapat ditundukkan, seperti mana yang kita dah bagi tahu dulu. Dia berpuasa banyak, dia banyakkan ibadat sehingga nafsu dia akur dengan akal dia. Kalau tak, akal akur dengan nafsu, ni tak. Kalau biasa-biasa kita ni, akal kita akan akur dengan nafsu. Tapi bagi orang yang dah dapat menundukkan, nafsu dia akur dengan akal dia. Tapi payahlah nak sampai peringkat tu. Biasanya akal kita akan ikut nafsu. Nafsu apa je akal kita okey, on. Maka apabila melainkan orang yang dikasihi Tuhanku, melainkan orang yang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, barulah dia boleh selamat daripada kejahatan nafsu. Maka apabila engkau mengekali atas perkara yang tiga dahulu, mana tiga? Jangan lupalah. Dulu Musoneh dah beritahu 3 perkara ni, cara nak melatih nafsu tu. Yang pertama, menegahkan makna menahan syahwat, makna jangan ikut kehendak nafsu. Yang kedua, ditanggungkan dengan ibadat, makna banyakkan ibadat. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak minta pertolongan dengan Allah. Tu cara dia. Berpuasa banyak berpuasa. Lepas tu banyakkan ibadat. Yang ketiga, banyak minta tolong dengan Allah. InsyaAllah tu dia kata, maka apabila engkau mengekali atas 3 perkara yang dahulu, nescaya mengikat bagimu oleh nafsumu yang liar itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah, kau akan dapat tambat nafsu yang liar tadi tu. Kau akan dapat helak nafsu yang liar tadi tu. Kau akan dapat tarik nafsu yang culah tadi tu. Dia akan mengikut akal untuk beribadah kepada Allah. Kalau tak, dia meronta, melawan dia dengan izin Allah. Yang kata 3 benda tadi tu usaha kita, nah jawab kita, kemudian banyakkan ibadat, kemudian banyak minta tolong, tu usaha. Nescaya mengikat ataupun mengikut pun boleh, mengikat pun boleh. Nescaya mengikat atau mengikut bagimu oleh nafsumu yang liar itu. InsyaAllah nafsu akan ikut kita. Bila akal kata nak solat, dia akan ingat nak solat. Kalau akal kata nak baca Quran, dia akan ikut baca Quran. Kalau tidak, dia melawan je. Dia melawan je. Akal kata tutup aurat, dia terus ikut. Dia tak ada nak melawan-lawan. Dia tak ada nak cari helah-helah lain dah. Kalau tak ada helah, dia cari helah. Tak boleh jalan ni, jalan sana. Tak boleh pintas sini, dia pintas ke sana. Dengan izin Allah Azza wa Jalla pada ketika itu, dan bersegera engkau kepada memilik akan dia. Makna insya-Allah kau akan dapat memiliki nafsu tu. Maknanya kau akan dapat menawan nafsu tu. Sebelum ni nafsu yang menawan diri kita. Dan sekarang ni pun memang nafsu menawan diri kita. Tapi apabila orang tu, seseorang hamba tu mengekali dengan bersungguh-sungguh 3 perkara tu, insya-Allah dengan izin Allah, dia akan dapat memiliki, menawan akan nafsu dia.
dan mengekangkan dia, makna menahan akan diri nafsu, dan engkau sentosa, kau akan selamat daripada kejahatannya, kejahatan nafsu. Kau akan selamat daripada kejahatan dia. Dengan izin Allah, dengan izin Allah. Tapi kena usaha tadilah, usaha tu kena. Lepas daripada usaha tu, insya-Allah akan datang pertolongan Allah nak suruh kita usaha dulu. Boleh je Allah Ta'ala nak tolong tanpa kita usaha. Boleh sangat sangat. Tapi tak adalah pahala kita. Tiba-tiba jadi rajin ibadat, tak ada rasa susah langsung, tak ada berlawan langsung. Boleh Allah Ta'ala nak jadikan kita macam tu. Tapi kuranglah pahala. Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan nafsu ni. Bila orang tu makin kuat berlawan, bersungguh berlawan, tak boleh, dia cuba lagi, harap dengan Allah, minta bantuan Allah. Itulah yang menambahkan pahala dia. Itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan nafsu tadi. Sebenarnya nak menambah kebajikan kita. Tapi kalau orang yang tak cerdik, dia kata Allah tak bijak jadikan nafsu, suruh beribadat, lepas tu jadikan penghalang pula. Tu orang tak bijak fikir dia. Allah Ta'ala ciptakan nafsu tu sebenarnya nak memberi kita pahala yang banyak. Bila banyak berlawan, mana dia bermujahadah, lawan kehendak diri dia sendiri. Diri dia tak nak solat, dia lawan, dia solat juga, pahala banyak dah tu. Nafsu kata dedah aurat, nafsu kata dedah aurat, pakai ketat-ketat, pakai sengkat-sengkat, pakai sembat-sembat. Kalau dia lawan, akan dilawan, tak mau. Dia lawan, dia pakai juga dalam keadaan hati dia berlawan tadi, pahalanya sangat-sangat besar. Maka jika engkau kata nyatakan olehmu bagi kami sekarang ini, apa ia takwa itu? Yang dikatakan takwa, dulu musannif kata hendaklah kita mengekang nafsu itu dengan pengekang takwa. Pengekang tu makna penahan. Kalau dekat mulut kuda tu yang tahan tu, sarung tu namanya pengekang lah tu. Jadi kena kekang takwa, kena kekang nafsu tu dengan takwa. Alat pengekang dia, alat penambat, alat pengikat nafsu ni supaya dia tak puas, alat dia adalah ketakwaan. Jadi timbul persoalan dalam diri kita yang jahil. Apa dia takwa tu? Takwa tu apa? Mana nak ambil? Mana nak cari? Nak beli kat mana yang nama takwa tadi tu? Maka jika kau kata nyatakan olehmu bagi kami sekarang, apa ia takwa itu, hingga kami ketahui akan dia. Tolonglah bagi tahu kami ni, wahai tuan guru, wahai musannif, apa takwa tu? Saya ni selalu berasa takwa, berasa diri dah takwa dah. Tapi perangai macam tak takwa pun. Tak ada pun pergi klinik takwa. Klinik yang takwa. Kita tak takwa, klinik yang takwa. Klinik takwa kat Masjid Tanah tu. Kuala tak tahu. Maka ketahui olehmu bahawasanya takwa itu bendaharaan, ataupun kita kata harta benda, pemberian anugerah yang amat besar. Perbendaharaan, harta korun. Makna takwa ni, hendaklah kamu tahu, takwa ni suatu pembendaharaan, satu anugerah yang amat besar yang daripada Allah Ta'ala. Sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Tak boleh beli takwa ni. Orang kaya nombor satu kota dunia ni pun tak boleh beli yang nama takwa ni. Tapi kadang-kadang takwa ni dimiliki oleh orang yang paling miskin sekali atas muka bumi. Yang paling miskin sekali atas muka bumi ni, Sayyidul Masakin, penghulu segala orang fakir miskin, tapi dia memiliki takwa. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lah penghulu segala sekalian orang fakir miskin. Dialah penghulu segala orang yang takut kepada Allah. Dialah penghulu segala orang yang ikhlas. Dialah penghulu, dialah ketua segala orang yang bertawakal, yang berserah diri. Dialah
penghulu, dialah ketua orang yang pemalu, dialah ketua orang yang paling berat semua duduk di dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu takwa ni tak boleh beli. Perbendaharaan daripada Allah. Maka senyap apabila engkau dapat dengan dia, kalau kau dapat yang nama takwa ni, kalau kau dapat lah, maka beberapa yang engkau dapat daripadanya takwa tadi, daripada permata yang indah. Maksudnya kau akan dapat benda yang sangat-sangat bernilai. Permata ni, bila sebut permata je, satu je 6-700 dah permata. Intan. Jadi diibaratkan, bila seseorang tu dapat takwa, dia ada takwa dalam diri dia akan dapat permata yang indah. Maksud permata ni bukan permata betul-betul tu. Nak bagi tahu faedah daripada takwa tu akan menjadikan dia seseorang yang memperolehi orang panggil kelebihan yang sangat mulia, yang sangat mahal, yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Bukan maknanya bila orang tu takut kepada Allah dapat permata 2-3 butir. Bukan dapat batu permata dah. Nanti lagi akan dia bagi tahu. Mudah kita cakap beginilah, bila orang tu ada takwa, dia akan terhindar daripada maksiat. Itu makna selamat daripada maksiat tu permata lah tu. Sangat bernilai lah tu. Menjadi dambaan orang-orang yang ahli akhirat. Kalau kita ni dambakan benda-benda tu, tapi bagi ahli akhirat, yang didambakan, yang ditunggu, yang diimpi, yang diigau, yang diangan-angankan adalah kelebihan di sisi Allah. Tak sama macam kita. Kita yang kita dambakan, yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu, kelebihan di sisi manusia. Harta yang banyak, duit yang banyak, kenderaan yang hebat, rumah yang hebat, kedudukan yang hebat, itu yang kita dambakan. Yang mana benda-benda tu hakikatnya tidak ada nilai di sisi Allah. Tapi untuk ahli akhirat, mereka mendambakan ketakwaan. Nak sangat jadi orang yang bertakwa, nak sangat jadi orang yang penyabar, nak sangat jadi orang yang merendah diri, nak sangat jadi orang yang banyak bersalawat, nak sangat jadi pemaaf, nak sangat jadi orang yang sentiasa bersangka baik. Sebab pada mereka benda-benda ni jauh lebih bernilai daripada intan permata, emas, perak, wang ringgit di atas muka bumi. Sebab benda ni sangat-sangat bernilai di sisi Allah. Tapi kita tak ada pun dambakan benda tu. Tak ada dalam diri kita, tak ada. Nak sangatlah jadi penyabar, tak ada. Duk termenung apa tu? Aku terfikirlah, bilalah aku ni nak jadi orang pemaaf. Tak ada. Bilalah aku ni nak jadi orang yang suka bersangka baik. Tak ada pun kita ingat benda tu. Tak ada dambakan pun, tak ada impikan. Sebab pada kita tak ada harga benda tu. Pada kita benda tu tak bernilai. Kerana hati kita ni dah terpesona dengan kelebihan dunia. Tapi kalau kita tengok orang ada emas perak, ni yang kita dambakan. Bila nak dapat pulut dakap ni, pulut dakap, tahu pulut dakap? Tak boleh makan pulut tu. Kalau makan meninggal. Pulut dakap tu tak boleh makan. Kalau makan meninggal, cekik, mati. Makanan lengan. Pulut dakap ni makanan lengan. Pulut dakap. Bila dapat, baru dia dakap suami dia. Dia tak dapat, dia tak dakap suami dia. Pun dapat, tak dakap juga. Ada juga lagu tu. Maknanya benda yang mulia ni, inilah yang orang-orang hebat-hebat ahli akhirat impikan. Nak sangat jadi penyabar, nak sangat orang yang rajin berqiyamul lail, nak sangat jadi orang yang rajin baca Quran. Ini dalam diri mereka. Tak sama macam kita, tak sama. Ni kita dengar cerita je tuan-tuan. Bila dah dengar cerita, kita bandingkanlah dengan diri
Yang kita ni dambakan duit banyak, gaji mewah, pangkat tinggi, orang kenal. Itu yang kita dambakan. Kita tak ada dambakan macam mereka ni. Jadi barang siapa yang ada takwa tu, yang dah memperolehi takwa tu, maka mana tadi? Engkau akan dapat padanya daripada permata yang indah-indah dan perkara yang ajaib. Makna benda yang mencengangkan. Tercengang. Ahli akhirat tercengang. Tercengang. Ahli akhirat tercengang. Ajaib. Bahasa Melayu kata ajaib. Makna yang mencengangkan, makna yang mengherankan, yang menakjubkan. Amal soleh tu perkara yang menakjubkan sebenarnya. Buat apa yang disuruh oleh Allah dengan sempurna, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan sempurna. Ini sebenarnya perkara yang menakjubkan bagi ahli ibadah. Tapi pada kita benda tu tak menakjubkan pun. Yang menakjubkan duit banyak. Duit banyak menakjubkan. Pangkat tinggi menakjubkan. Gaji puluh-puluh ribu menakjubkan. Orang semayang berpuluh ribu, orang semayang beribu rakaat, tidak menakjubkan kita. Siapa waliullah tu? Orang perempuan tu, siapa nama dia? Rabi'atul Adawiyah. 300 rakaat semayang sunat tiap-tiap malam. Tidak menakjubkan. Apa barang? Pada kita apa barang 300 rakaat? 300 ribu baru menakjubkan kita. 300 ribu, 300 juta baru menakjubkan. Kalau ceritalah pasal semayang orang tu baca Quran 3 hari khatam sekali, apa barang? Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang benda tu bernilai. Mata hati kita ni buta daripada menilai benda-benda akhirat. Bahkan hati kita ni celek sangat nak menilai benda-benda dunia. Tengok orang ada pulut dakap, tak menilai. Dengar cerita orang gajah semayang, tak ada dunia. Jangan main-main pukawan dunia ni tuan-tuan. Memukau gitu. Jadi khayal kita. Khayal. Mujurlah Allah Ta'ala panggil kita duduk dalam majlis ilmu, bolehlah teringat, tersentak juga teringat. Kita iya juga. Lepas tu kan keluar pintu, habislah lah sekejap. Mujurlah. Kalau tak ada hadir langsung majlis ilmu, lagilah tak tahu cerita ni. Dan kebajikan yang banyak. Bila orang tu ada takwa, banyaklah kebajikan dia. Bertambah-tambahlah kebajikannya. Kalau kita ahli dunia, bertambah-tambahlah duitnya. Bertambah-tambah duit. Enggak, bertambah-tambah kebajikan dia. Bila dia ada takwa, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Makin banyak takwa, makin hebat takwanya, makin banyaklah ibadatnya. Dia tak boleh duduk diam, melainkan beribadah saja. Sampai macam tu sekali, apa tak bertambah-tambah kebajikan? Tak boleh duduk diam, melainkan nak ibadat saja. Takut nak buat maksiat, seronok nak buat ibadat. Biarlah orang kata dia gila pun, tak peduli. Dan rezeki yang mulia-mulia akan dapat anugerah pemberian daripada Allah yang mulia-mulia. Contohnya dapat taufik daripada Allah, dapat rahmat daripada Allah, dapat redha daripada Allah. Semua benda mulia lah tu. Benda yang benda yang menakjubkan. Ampunan daripada Allah menakjubkan, redha daripada Allah menakjubkan. Di sisi ahli akhirat, di sisi ahli ibadat, dan kemenangan yang besar-besar. Dia akan dapat kemenangan yang besar-besar, yang agung-agung. Dan tawanan yang jasim, makna dia akan memiliki perkara yang sangat besar, yang sangat mulia. Dan kerajaan yang azim, kerajaan yang besar. Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kerajaan yang besar. Mana? Nanti di dalam syurga. Rintahlah syurga itu seluas-luasnya itu.
kau rintahlah, kau milikilah selamalah dengan mahligai, dengan segala bagai kelazatan ada dalam tu. Kau rintahlah, tak hilang dah. Kalau kita rintah atas dunia ni, akan hilang, akan rosak, akan binasa. Sama ada kita hilang dulu ataupun dunia yang ada pada kita hilang. Dalam dua tu mesti dah. Kita banyak harta, sama ada harta kita hilang dulu, harta kita musnah dulu, ataupun kita yang musnah terlebih dahulu daripada harta kita. Itu dunia. Kita ada rumah hebat-hebat. Kalau tak rumah kita binasa dulu, kita binasa dulu. Kita ada duit juta-juta, ada duit kita habis dulu, ataupun kita yang habis dulu. Mesti. Ataupun sama-sama habis. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau menghimpunkan. Jadi bagi orang yang ada sifat takwa ni, dia dapat menghimpunkan segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat akan berhimpun pada dia. Ada siapa tadi? Orang yang bertakwa. Itu yang dikatakan tadi, makna kau akan dapat benda yang indah-indah permata, yang indah-indah tadi tu. Kau akan dapat menghimpunkan, makna akan duduk pada seorang yang bertakwa ni kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, untung dunia, untung akhirat. Maka dijadikan di bawah perkara yang satu itu, iaitu takwa. Sekalian yang tersebut itu maksudnya payungnya takwa. Payungnya takwa, tapi di bawah takwa ni ada macam-macam. Ataupun dengan takwa tadi berdiri macam-macam di atas takwa tadi. Bila ada takwa, adalah taat, adalah macam-macam. Semua duduk atas takwa. Tapi takwa ni apa? Maknanya takutkan Allah, takut kepada Allah, gerun kepada Allah, malu kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka nak hasilkan ketakwaan tadi tu, tak lain dan tak bukan, mestilah kita kena tanam pokoknya terlebih dahulu. Takwa ni buah, ibaratnya takwa ni buah. Buah. Pokok yang menumbuhkan takwa ni, pohon yang menumbuhkan, yang mengeluarkan buah takwa ni, namanya ilmu. Jadi bila tanam pohon ilmu, akan keluarlah buah ketakwaan. Makna kalau kita tak nak tanam pohon ilmu tu daripada sekarang, takkan keluarlah buah takwa jadi sampai bila-bila. Takkan adalah takut kepada Allah, takkan ada dalam diri kita sampai bila-bila dengan tidak menuntut ilmu. Dan macam mana kita nak takut kepada Allah, macam mana nak gerun kepada Allah, macam mana nak malu kepada Allah? Kita tak ada ilmu tentang Allah, kita tak kenal siapa dia, kita hanya tahu nama sahaja. Macam mana kita nak cintakan dia? Tak kenal, maka tak cinta, kata dia. Ni tak kenal Tuhan, macam mana nak cintakan Allah? Macam mana nak sayangkan Allah? Macam mana nak sayangkan agama Allah? Macam mana nak sayangkan syariat yang Allah perintah? Kadang-kadang bila kita berpakaian dengan pakaian yang Allah suruh, kadang-kadang kita merasakan diri kita hina. Melihat pula orang yang berpakaian yang tidak mengikut syariat Allah tu lebih mulia, sebab dia tak kenal syariat dia. Patut kita kena rasa bertuah, sebab pakaian yang kita pakai ni pakaian yang dijamin, yang diredha, yang diterima, yang diakui oleh Allah, oleh Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Allah yang suruh pakai macam tu, mana Allah yang pilih pakai macam tu. Tiba-tiba bila kita memakai pakaian yang Allah suruh, yang syariat suruh, kita rasa down, rasa hina pula. Patut rasa alhamdulillah, makna aku sedang memakai pakaian yang sangat mulia pada pandangan Allah. Walaupun orang nampak aku ni macam selepek, macam tak apa-apa, tak ada kemajuan, tak apa, itu pandangan manusia. Yang pasti apa yang aku sedang pakai ni pakaian yang terbaik atas muka bumi, dunia dan akhirat. Macam tu lah. Hendak sedang nampak orang yang tak nak pakai pakaian yang Allah suruh tu pula, ni lah orang yang hebat. Yang memakai pakaian yang mengikut syariat, kita hina.
Yang pakai tak ikut syariat, kita banggakan. Itu semua masalah hati. Tak tahu mana yang mulia, mana yang hina. Itu bangga, alhamdulillah. Syukur ya Allah, kau pakaikan aku dengan pakaian Islam. Tak ada dah pakaian yang terlebih baik daripada pakaian tak ada dah. Atas muka bumi ni tak ada dah. Tiba-tiba Allah pilih kita, alhamdulillah. Jangan rasa lemah pula, jangan rasa hina pula dah. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau himpunkan, maka dijadikan di bawah perkara yang satu itu, iaitu takwa. Sekalian yang tersebut itu dan tilik olehmu orang perempuan jaga pakaian. Ni jam punya pakaian katanya muslimah tapi tak ikut syariat juga. Berlakon atas nama je. Muslimah, muslim tapi tak secocok dengan syariat. Kain lembut-lembut, kain nipih-nipih. Kalau pakai ibarat macam kita dah pakai baju, lepas tu siram dengan air. Faham tak tu? Kita dah pakai baju, lepas tu siram dengan air. Agak-agak nampak apa? Macam tu lah pakaian kadang sekarang. Walaupun bertudung, walaupun berjubah, nampak juga aurat dalam. Nampak juga bentuk-bentuknya. Dah ikut syariat dah? Tak ikut. Sebab tu kita hati-hati. Hati-hati. Hati-hati sangat-sangat. Ini sebenarnya tipu daya. Sebab tu kita kena betul-betul. Betul-betul. Kalau tak, nanti kita berasa kita dah pakai ikut syariat. Rupanya belum. Pakaian yang mengikut syariat adalah pakaian yang menutup pintu fitnah. Tak ada timbul fitnah orang tengok itu. Nak tengok bentuk, tak nampak bentuk. Nak nampak bekas-bekas kesan-kesan, tak nampak. Tapi kalau dah pakaiannya lembut, nipis, nampak tak? Nampak. Timbul tak fitnah? Timbul. Bila timbul, ikut syariat tak? Tetap tak ikut juga. Walaupun pada zahirnya dipanggil jubah dan sebagainya, tudung labu dan sebagainya. Hati-hatilah. Orang hijab dia nak berniaga. Dia bukan kira sangat benda tu. Dia nampak zaman sekarang orang banyak dah berhijrah, dia pun keluarkan dah pakaian tudung muslimatun. Tapi bila pakai tak tutup aurat juga. Sebenarnya nak fashion. Hati-hatilah orang perempuan. Suami-suami kena selalu tilik benda tu. Pesan-pesan biar dia muncung pun tak apa. Ingatkan, selalu sampai meninggal kita, ataupun dia dulu meninggal. Kena ingatkan bising. Tak sungguh kita cakap, kadang tak perasan benda tu. Kita berasa ni dalam ni nafsu kita ni, dia selalu memuji kita. Dia kata kita dah betul, kita dah baik. Kadang kita rasa selesa dah. Belum. Waktu kena ada usaha perbaiki cara pakaian kita, supaya sampai matlamat menutup ruang-ruang fitnah. Dan tilik olehmu barang yang ada di dalam Quran. Kalau dia duduk kat rumah tak apalah. Ini masalah bila keluar rumah pakai pakaian nipis-nipis lembut-lembut. Kain yang lembut-lembut ni dia melekat kat badan kita. Kalau mudah kita kata, kalau pakai bra tu nampak tali bra ni, nampak seluar dalam dia, mudah cakap terang-terang macam tu. Dia tak sampai maksud lah. Sebab kain yang kita pakai tu melekat di tu. Kita tengok orang dulu pakai macam ni. Pakai dia bukan jadi kain lembut tu, kain yang tak melekat di badan. Jubah kalau dipakai bukan jubah yang jadi melekat di badan, maknanya bukan kain yang lembut tu. Walaupun kasar tapi sempurna menutup fitnah. Kita nakkan kelembut, tapi aurat tak sempurna. Hati-hati. Kena selalu ingatkan. Sebab apa selalu ingatkan? Sebab sayang. Sebab sayang, tak ingat, tak nak tak nak dosa. Sian. Selalu ingatkan. Dah tu, yang dah beli tu nak pakai mana? Pakailah kat rumah. Pakailah kat rumah. Yang tak sesuai pakai kat rumah. Yang sesuai pakailah kat luar. Jangan yang tak sesuai pakai kat luar.
pakai kat rumah. Boleh, tak ada masalah pakai kat rumah. Sebab tak ada yang orang yang bukan muhrim menengok kita. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat engkau menghimpunkan Nabi dan tilik olehmu barang yang ada di dalam Al-Quran, daripada menyebutkan takwa dan digantungkan dengan dia takwa daripada segala kebajikan. Segala kebajikan semua bergantung dengan ketakwaan. Takutlah, takut. Jadi takut itulah yang menjadi asbab kita tak nak buat benda-benda itu, sebab takut. Takutlah pakai macam ni, nanti Allah benci. Takutlah pakai macam ni, nanti Allah tak redha. Takutlah pakai macam ni, nanti aku jadi asbab fitnah orang lain. Takutlah. Dan beberapa janjian atasnya daripada pahala dan thawab, dan beberapa disandar kepadanya daripada bahagia, dan aku hendak bilangkan yang demikian itu daripada jumlahnya ada 12 perkara. Pertama, dengan sebab adanya takwa dalam diri seorang tu, seseorang itu akan mendapat ataupun memperolehi permata yang indah-indah tadi, yang ajib-ajib, kebajikan yang banyak, yang mulia-mulia, kemenangan yang besar-besar, kerajaan yang hebat-hebat, iaitu mana? Madhun dan thana'un, yakni orang yang takwa ni akan mendapat pujian. Pujian siapa? Pujian daripada Allah yang akan memujinya. Raja segala raja yang maha kaya yang memujinya, bukan orang, bukan manusia yang memujinya, tetapi Tuhan memuji dia. Tuhan memuji, Tuhan puji dia. Bayangkan tu betapa hebatnya takwa tadi. Apabila duduk pada seseorang, dia dipuji oleh penciptanya. Kalau yang memuji itu orang sama macam kita, tak ada apa kebilangan pun, tak ada apa hebat pun. Kalau yang memuji kita ni orang, yang memuji kita tu orang, samalah macam kita. Dalam perut ni ada tai, buat dosa macam kita juga, buat maksiat macam kita juga. Dia yang memuji kita, tak ada apa lebih, tak ada apa kelebihan pun kalau orang yang puji kita, sama je. Tapi yang memuji ni Allah yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang maha kaya, maha agung, yang maha kekal, yang maha memberi rezeki, yang tidak ada sebarang kekurangan. Dia yang puji. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kau sabar dan takut, digandingkan sabar dan takut. Syarat kepada apa tu? Sabar dan takut. Maknanya orang yang takut ni adalah orang yang sabar. Makna sifat sabar ni ada sangkut paut dengan takwa. Kalau tak takut, takkan ada sabar. Mana-mana orang yang bersabar, mana-mana orang yang ada sifat sabar, dia ada sifat takwa. Dan mana-mana orang yang takwa, dia akan sabar. Mana-mana orang yang takut kepada Allah, dia akan jadi orang yang sabar. Sabar tu sama ada sabar dalam melakukan ketaatan ataupun sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi nak meninggalkan maksiat pun kena sabar, nak membuat taat pun kena sabar. Tak sabar dalam mentaati Allah dan sabar meninggalkan maksiat. Jadi maka bahawasanya yang demikian itu daripada pekerjaan yang dicita-cita, yang diingin-inginkan, yang didamba-dambakan, yang diimpi-impikan. Yang kedua dan yang terakhir, hifzan wa hirasatan, yakni dipelihara daripada segala seteru. Mana orang yang bersifat takwa ni, dia akan dijaga oleh Allah daripada kemudaratan seteru. Allah Ta'ala akan jaga dia daripada segala musuh. Seperti mana firman-Nya Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan apabila jika sabar oleh kamu dan takut oleh kamu, nescaya tiada memberi mudarat akan kamu. Tipu daya mereka itu satu pun tak boleh memberi mudarat atas diri kita. Apabila kita tu bersifat dengan takwa, tak ada siapa yang boleh memudaratkan kita. Tak ada siapa boleh memudaratkan kita. Sebab apa? Dijaga oleh Allah. Sebab dia takut kepada Allah, maka Allah anugerahkan penjagaan, pemeliharaan kepada dia. Wallahu
Subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu a'lam. Jadilah kita dengar-dengar, mudah-mudahan dapat kita sama-sama renung diri kita, mudah-mudahan dapat manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan dalam pemikiran kita pemikiran yang baik-baik, renungan yang baik-baik yang boleh menjadi asbab meningkatnya amal ibadah kita, kualitinya di sisi Allah Ta'ala. Mana yang tak sempurna, mudah-mudahan kita usaha dapat sempurnakan. Mudah-mudahan Allah tolong, Allah bantu kita semua. Allah adalah kasihan atas diri kita semua, anak isteri kita semua, sahabat andai kita semua. Dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, direzekikan kepada kita rezeki yang halal, yang luas, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, didekatkan kepada kita kawan-kawan yang baik, orang yang baik, supaya kita mendapat petunjuk kepada jalan-jalan yang baik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih lana wa rabbat lana fi dinina ma'rifatan wa sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.